Walaupun aku ni anak jati Brunei, banyak lagi yang ku ndak tahu pasal negara ni. Oh, ni rupanya rombongan ni. Dalaman ni yang tadi makan ni, Nek. Oh, isinya tu tukang, kan digulai. Aku berpeluang untuk menjelajahi negara ni sambil mencari tempat unik dan baru. Ui, ni kawasan apa ni kita? Tanaman lada sulahnya. Oh, ada sulah ni. Oh, macam mana ni? Pergi ke empat-empat daerah dan mengenali antara puak-puak yang ada. Dorangannya friendly, wah, mesra, meriah, makan beramai-ramai, ada lagi menari-nari. Aku akan merasai cara hidup bis dorang Hari lagi hujan, angin masuk sajok, ada lagi bekaran. untuk mencari keunikan yang belum pernah ku alami. Hari ini ku teruskan perjalananku ke daerah Temburong. Ramai penduduk yang tinggal daerah ini, lebih dari 10,000 dengan berkeluasan 1,306 km persegi. Daerah Temburong ini satu-satunya daerah yang terpisah dari daerah-daerah yang lain. Tapi dengan adanya jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, akhirnya daerah Temburong indah lagi terpisah. Sebagai penduduk negara ini, bangga ku terdapat jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini. Panjang jembatan ini kira-kira 30 km dari Sungai Besar menuju ke Labu Estate di daerah Temburong. Kawasan alam semula jadi dan hutan simpan di daerah ini memang menjadi tarikan pelancong. Biasanya pelancong datang ke daerah Temburong ni, dorang selalu pergi ke Ulu Belalung. Tapi kali ini aku mau tahu macam mana cara-cara kehidupan orang Temburong. Ani, aku akan check in dulu ke rumah tumpangan yang baru dibuka ni sebelum aku membuat aktivitiku hari ini. Lebih kurang dalam 20 ke 30 minit drive saja dari Pekan Bangar. Senang dicari tempatnya walaupun kawasannya dalam. Tempat homestay yang ku bermalam ni di Teratak MFF Kampung Ratai. Dengar bisnes keluarga, why not tani support? Teratak MFF itu maksudnya Teratak Mumin Family Foundations. Masuk sejak ku kawasan rumah itu, dapat sudah kulihat Teratak ini memang baru buka. Warna rumahnya lagi lawak, rasa macam warna tu mengalu-alukan kedatanganku saja. Assalamualaikum. Time ku masuk ato, dapat ku lihat tempat ini memang lawak. Ada konsepnya tersendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lev, apa kabar mo? Baik. Apa yang cerita? Wazin Mashud Ane, pengurus besar Teratak MFF. Muda masih, tapi dibagi kepercayaan untuk menguruskan Teratak Ane oleh antinya. Sejak Teratak Ane dibukakan, segala tempahan dan urusan ditanggungjawabkan arahnya. Ini konsep apa ni? Bisa kita buat ni? Kita yang kami punya konsep inilah kira macam modern kampung. Modern kampung awak. Ada jo kampungnya, ada jo modernnya. Ngam. Kata Wazin, ada juga orang mau bercuti dengan suasana kampung, tapi masih ada rasa moden itu. Sebab itu tak konsepnya mementingkan keselesaan. Teratak 2 tingkat ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sesuai untuk keluarga atau kawan-kawan bercuti. Dapat juga mengadakan majlis di Teratak ini. Tadi makan wajit bisa. Wajit Temburong, pernah mendengar? Pernah mendengar, tapi alung pernah makan. Kita tambah saja nih. Nah. Baik jua hari ini aku kena bagi peluang merasa wajit Temburong. Memang wajit Temburong ini kebilangan nih di sini. Makanan yang mesti dibalik kalau ke Temburong. Wih, macam apa? Kulapis? Kelupis. Kulupis. Kelupis satu kampung tu. Awak? Oh, macam mana ni wajit? Coba lihat. Jadi siapa saja datang ke Teratak ini akan dialu-alukan dengan makanan dan minuman yang ringan. Biasanya aku dengar saya pasal wajit ini. Baru tak aku pernah merasa ni. Nyaman rupanya. Nyaman kan? Nyaman. Manis. Tekan aku sudah sarapan, dah pulang banyak makan ku wajit itu. Lagipun aku ingau akan melihat sekeliling Teratak ini juga. Paling famous di sini kami durian Sionggong lah. Ada manggis, ada langsat, rambutan pun ada. Basah kawasan kita ni rupanya. Untung pemilik Teratak ini membeli kawasan ini. Apa indah, pakej sama pulau buah. Sayangnya bukan musim buah, rugilah aku. Kalau kelurusan musim buah, si Wazin karena suruh makan buah dengan percuma. Lepas itu, Wazin pun membawa aku naik ke atas. Rupanya di atas itu andang kawasan bilik-bilik tetamu. Ada bilik surau lagi tu kena sediakan. Cuma bilik mandi laki-laki memang di bawah. Kalau di atas cuma bilik mandi untuk bini-bini. Uniknya lagi Teratak ni, setiap nama bilik ditandakan dengan nama-nama jenis kayu. Macam ya nama-nama kayu di Brunei lah, Meranti, Cendana. Bilik kita bulian di sini. Bilikku bulian. Apa Bulian. maksudnya tu? Kayu daripada bulian. Nama kayu tu
kayu bulian. Bilian. Buatan bulian dalam mana? Nama bilikku Bulian. Cukup untuk 8 orang. Pasal katilnya memang pakai katil bertingkat. Comfortable ni. Confirm comfortable ni. Yang mana? Nyaman ni. Semua bilik cuma ni kah? Semua bilik cuma ni. Kami boleh menampung 46 orang lah kiranya di sini ni. Jadi semua katilnya nang bang beds lah. Pasal pakai katil bertingkat atu tah jadi banyak ruang di bilik atu untuk menyimpan barang. Kita rehat dulu sini. Aku ada meeting sekejap. Meeting. Sekarang apa-apa kita just cari aku lah di bawah. Bah, okey. Terima kasih. Masai ku melimpang di katilku sekejap. Tapi aku mesti bersiap untuk keluar lagi. Pasal ada jemputan acara dengan Persatuan Lombawang Murut Brunei. Selalunya acara keramaian yang diadakan oleh puak murut Anik untuk meraihkan upacara selesai mengatam padi. Sayangnya musim mengatam padi baru lapas. Jadi jamuan mengumpulkan puak murut tak saja untuk ku menyaksikan sambil merasai cara kehidupan puak Anik. Ilallah, licaknya. Gerinti pasal hujan di malam ni. Ia terbaginya licak berlupa-lupa Anik. Dapat aku semangat sudah kan ke lokasi Anik. Sekejap lagi ku sampai ni. Wah, Ani baru ya terasa suasana sawah. Luasnya macam di luar negeri rasaku. Bukan selalu ku dapat kemari Anik. Ini tempatnya. Ramai pelang dong sudah tu. Kunda pelang pasti apa aktiviti puak murut buat hari ni. Itu ni kan dilihat. Tempat perkumpulan dan acara Ani diadakan adalah di ladang padi milik Awang Syalizan Hakim. Selamat petang yang dipertua. Kita Alif. Alif, yes. Ya, Alif. Aku dialu-alukan oleh yang dipertua Persatuan Lombawang Murut Brunei. Namanya Awang Bina bin Beraut, Sang Jati Murut. Antara tujuan persatuan Ani ditubuhkan indah lain indah bukan untuk mempertahankan salah satu puak etnik negara Ani. Indah janggal rasaku bila semua menyambut baik kedatanganku Ani. Boleh. Aku mau tahu ni pasal puak Tapi murut. sebelum masuk, Apa tu? ada nih baju kami. Dari jauh aku lihat macam baju apa Nah. kan ni? Diperbuat dari mana ni? Ini buat dari kulit kayu timbaran. Sebelum ku merasai cara hidup dorang Ani, aku dipinjamkan baju puak murut. Nah, blend in sudah rasaku. Cuma aku indah putih-putih macam dorang. Baju Ani macam vest saja, tapi uniknya baju Ani diperbuat dari kulit kayu timbaran. Lengkap baju Ani sampai yang dipertua makaikan tupinya tarus. Untuk apa ni kita pakai pakaian macam mana ni? Ini pakaian kami dulu. Dulu mana ada baju macam masa ni. Oh, so artinya anda pakai baju dalam ni lah. Taruh macam mana? Oh, dulu mana ada. Dia dah kadai jual jual. Wah, benar je Oh, kita. betul lah. Tekana peredaran zaman moden Ani, baju Ani terpaksa dipakai berlapis sama baju biasa di dalamnya. Kalau dulu seksi sikit, pasal dulu tanpa pakaian dalam tu. Ramai orang datang Ani. Kata yang dipertua, Ani baru sedikit ni. Banyak yang dah berlaku lagi datang disebabkan urusan tertentu. Tapi bagiku, Ani sudah ramai ni. Setiap ahli yang datang Ani secara sukarelawan membawa makanan sendiri dari rumah untuk makan bersama-sama karang. Awal sudah dorang membuat persiapan Ani usulnya. Tapi ada beberapa persiapan yang belum siap untuk ku pelajari. Terus aku mendang Ani. Awang Padan bin Langsung pun membawa aku ke kawasan memasak. Ini kan kita tahu cara masak-masak murut dulu lah. Yang tahu yang sebenarnya ini nih Bapak kita Sulaiman. Yang Tahu pasal ni lah masakan puak murut ni. Kan tanya sama apa tujuan-tujuannya. Bah, silakan kita. Awang Sulaiman bin Agung lagi mengajar aku mencampur bahan-bahan untuk memasak lauk dalam buluh. Orang murut memanggil masakan Ani tutong. Bahan-bahan yang dicampur di dalamnya macam bawang merah, bawang putih, garam, halia, serai, kunyit dan buah lipau. Buah lipau Ani fungsinya untuk membagi perisa masam. Isi buah itu manis tapi kulitnya saja masam. Ada jua bunga kantan. Karena masukkan dalam campuran itu. Puak murut panggil bunga udat. Harum je kita. Oh iya ta, wangi. Wangi. Kalau tanda campurkan banyak-banyak, dia teh nyaman maksudnya. Wah, boleh ku nguar? Boleh juga. Boleh pulang kan kita. Ada sapu tangan. Ada. Maksudku itu sarung tangan. Terlampau iski udah kan mencuba bah. Macam biasa, aku pun menyibukkanlah diri untuk mencuba. Bukan apa daripada ku melihat saja, baik ku mencuba terus belajar. Kan kepala. Okay. Masuk. Masuk. Masuk saja. Masuk. Karena suruh masukkan semua. Ada skill lagi tu. Mesti dia antak buluh hatu supaya lauk-lauk hatu termasuk padat-padat ke dalam buluh. Okey, ikungnya lagi. Ikong lagi. Muat kata. Muat tu. Muat tu. Nah, Dipajal ya. antak lagi kita. Dipajal ya. Macam payahkan ku masukkan. Banyak jua muatnya buluh hatu ah. Sudah habis bermasukkan semua, aku kena suruh menutup buluh hatu.
Kata Tuan Sulaiman, ada dua cara jua memasak ane. Ada yang mau kering, macam bahan yang kubuat tadi. Ada jua yang mau masakkan sup, jadi tambah saja airnya lagi. Sebab karang disimpan arah api, lauk-lauk atu pun mengeluarkan air jua tu. Sudah. Yang masak Okey, mana? yang masak ah. Macam mana yang masak? Ini yang masakan itu. Lepas satu, dorang tunjukkan aku yang sudah masak. Yang ane contoh campuran masakan berkuah. Oh, tuna belaing. Ini apa? Kita isi aing ke tadi? Oh, Tak? isi aing. Isi aing tadi. Oh. Mengeluarkan lauk atu pun mesti ada skillnya. Menuang buloh atu mesti sambil dikatuk-katuk pakai tangan supayanya tumpah ke pinggan untuk dihidang nanti. Kalau kontes dapat tidak? Tes. Tes pakai tangan lah. Ah, pakai tangan sih, Bang. Masa dulu murid mana dapat itu kan? Bah, boleh. Nah, tes ya. Bismillah. Nyaman soalnya. Ya pun betes juga, mesti mau tes juga pas saya buat. Ada nice. Aku jarang pulangkan makan ikan tawaran ya. Wangi kan? Wangi. Wangi. Ini gitu yang membuat yang Ah, wangi. iyalah. Oke, iya tuh. Sama nih, bulunya nih. Buluhnya ini juga. Ia mesti jenis yang bulu yang muda lah. Kalau yang tua, ia pecah. Ia mesti yang muda. Selesai masak lauk dalam buloh, aku pun kena ajar membuat pais lauk lagi. Bahan-bahannya sama dengan memasak lauk dalam buloh tadi. Dicampur tah semua. Luar dulu. Wawar dulu. Luar Lamut dulu, dulu. lamut. Lamut dulu, lamut. Lepas sudah sebati campuran atu, aku kena suruh menyusun ikan damit-damit atu ke atas daun pisang. Yang masuk tuh. Masa ikan itu. Udah tahu unco nyusun. Sekarang Macam nyusun anco. Udah. Siap menyusun, dibungkus dia. Baru diikat daun atu. Kalau sudah selamat usulnya, baru masukkan ke dalam belanga untuk dikukus. Lebih kurang dalam 20 minit dikukus. Untuk membuang masa menunggu pais satu masak, kena lihatkan taku yang sudah masak. Bisai dorang aneh, awal sudah bersedia. Terus taku merasa pais satu. Makan saja ikannya. Makan ya. Lecak saja tu. Ia pasalnya. Lecak. Oke, nyaman. Mana? Makan dengan buyat lagi nyaman lagi. Bisa ya. Nah, Makanya bibisnya sekarang tahan tulang saya tuh. Tulangnya papak mesti ya? dipapak lah. Papak habis. Kalau nya ditelan terus, oh memang udah. Nyaman jua, cukup rasanya. Ngam. Lauk paut sudah bermasak. Kalau nada nasi, indah jua lengkap. Oke, ini cara-cara orang ngurut dulu masak nasi ya. Masak Dia nasi. pakai kayu dulu, kita masak pakai gas. Aha. Dulu pakai kayu nih, tiangnya kayu. Kayu api. Kayu api. Nasiani kena panggil nuba tengah. Tunggu masak dalam kurang sejam. Ikut banyak berasnya lah tu. Tangan yang pusing-pusing lah, bukan aku ah. Oh, tangan lah bukan badannya. Pusing. Nuba tengah ni adalah makanan asasi puak murut dulu. Kenapa ia dibungkus? Supaya mudah untuk dibawa. Terutama sekali untuk jadi bekalan suami-suami murut ke hutan. Mungkin faktor lain jua untuk mengelak nasi atu dari lakas bangas. Jaga. Bisa. Oke. Oke. Tekan. Panas nasi atu lakat. Ia tak kena suruh hati-hati membungkus. Time membungkus atu harus dipastikan tulang daun atu menyiring. Sebab atu kena pusing supaya urat daun atu menyiring. Ramai-ramai tak kami membungkus. Nubat tengah. Tengah. Nengah. Nengah. Nengah sudah nengah. 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 Maksudnya membungkus pak. Ha. Nengah. Nengah. Nengah membungkus. Sambil menunggu makanan masak, yang dipertua membawa aku melihat tarian asli puak murut lagi. Diceritakannya takku sedikit pasal tarian ini. Antara jenis tarian yang ditarikkan namanya ngapulu raih dan busak bakoi. Lembut saja musiknya, mendayu-dayu. Cematu jua tangan penari-penari ini. Lemah gumalai sesuai ikut musiknya. Aku apalagi ikut terjua belajar menari. Terhibur rasaku dari musik perlahan sampai musik rancak. Cukup lagi dengan langkah tarian yang sanang diikuti itu. Sekajap nganya aku belajar, pandai taku. Masuk Alis dah. Tuk mata lagi. Kesiokan ku menari itu, hilang stresku. Ketawa saja ku bebun sama dorang. Ada 4-5 buah lagu bah, indah berhenti-berhenti menari. Unik rupanya puak murut ni. Dorangannya friendly wah, mesra, meriah. Makan beramai-ramai, ada lagi menari-nari untuk hiburan. Aku pun kena panggil untuk makan. Merasa takut semua makanan tradisi dan moden yang disediakan. Dorang ani lagi, kalau sudah kena panggil makan, atu mesti makan terus. Nda boleh bertebiat. Pasal kan makan sama-sama, baru tambah meriah. Istimewa rasaku, dorang ingaukan aku atu.
Lepas satu, duduk sama Cikgu Ibrahim bin Timbang. Indah aku mau membuang peluang. Aku pun terus belajar bahasa Murut. Selamat petang. 2 malam. 2 malam. 2 malam. 2 malam. Satu saja. Jawab pun sama aja 2 malam. Apa kabar? Anun bala. Numbala. Ah. 2 malam, numbala. Balado atau jawapannya. Balado. Terhibur jo ku belajar bahasa Murutan ya. Unik disebut. Lain dari bahasa harianku. Kuman makan. Tapi melaga orang makan, lah, pelalahan sikit lah. Ini cuma kelahi. Marah lah, makan tu kah? Berkulut-kulut lidahku menyebut. Makan tak Kuman tani. matau. Apa? Kuman napa. Apa? Kuman tahu apa? Artinya makan Kuman tak tani. napau. Makan tatane. Bukan pau. Dorang pun ikut terhibur ketawa-ketawa. Rasaku kan meluruskan perkataan itu. Tapi aku pun dah dapat lama. Terpaksa aku minta izinkan balik. Okey kita. Sebelum ku balik, ku serahkan balik baju puak Murut yang kena pinjamkan tadi. Terima kasih semua. Terima kasih olah-olah. Ni dua-dua tacan ni. Dua-dua taca. Tacan. Dua-dua lawe. Wah. Dari puak Murut ani bukan saja aku belajar pasal tradisi dorang, tapi aku belajar mengenai kesatuan hati dorang beramai-ramai menjayakan acara itu tanpa mengeluh. Kalau ada masa datanglah. InsyaAllah. InsyaAllah. Bah, dua Senang tacan. hati. Bah, cuma dua lawe. Dua-dua lawe. Bah. Ani masa aku balik untuk ke teratak MFF semula. Macam nyaman baunya. Mencari teku dari mana datangnya bau tu. Rupanya dari luar. Barbecue bayar si Wazina. Wajin. Left. Puas rehat sudah tidak? Puas, Alhamdulillah. Cukuplah. Alhamdulillah. Bah, apa dek? Ni, makanan siap sudah. Lullah, aku sampai menolong dek. Tidak apa-apa. By the way, ini my auntie. Ia pemilik teratak MFF, Hajar Rosmawati. Assalamualaikum, Ante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to rupanya, Teratak. Oh, Alhamdulillah. Ia terdayang Hajar Rosmawati ni, pemilik teratak MFF ani. Anti ani pesara pejabat swasta. Sampai jua anti ani bertanya apa ku dapat pelajari dari aktivitiku patang tadi. Bahasa pun aku pandai juga. Ya. Sedikit-sedikit lah. Alhamdulillah. Terima kasih olah-olah. Ngambanar temengku turun ato. Kelurusan kan makan malam sudah. Sempat aku mendangani anti untuk menyediakan makanan untuk kami makan sama-sama. Bukan kami berdua saja, tak harus anti membawa kaki tangan teratak ato untuk berkenalan juga. Banyak jua barang makan yang teratak ani sediakan. Macam udang yang di barbecue, sayur sama lauk goreng. Sudah siap semua makanan diidangkan, kami pun makan sama-sama. Syok jua makan arah open area ni ah. Ngam lagi dengan ku makan ani mesra bercerita. Banyak jua aku pelajari dari cerita anti tu. Macam ceritanya memulakan teratak ani. Lepas habis makan tu, menyambung lagi kami bercerita. Rancangan esok aku terpaksa masuk hutan kita. Mengambil ambulong. Mengambil ambulong. Tahu di mana datang ambulong atau? Udah pulang ku tahu, iya tadi menjumpa orangnya di sana. Kata Wazin di Batu Apoy. Anti tanyalah pasal tempat itu. Belum ku pasti cana usulnya. Apa sebenarnya kena buat. Kata anti ada ulat di sana. Ada ulat-ulatan ku dengar yang di rumah. Ulat? Oh, ba. Yang Serius ulat kah? ya, yang selalu ada tempat sago kan? Ya, ada tu. Okey, sudah tu. Kenapa? Ditangkap. Makanlah. Untuk dia apa? Makanlah. Makan. Bagi suara lawa tu. Bandar ni kita. Kita kan nyanyi kok. Dia nu pandai tu suaranya nyaring tu. Kalau mengaji, kau pernah ngaji? Pandai, boleh tahan. Boleh tahan. Cuba jangan dulu deh. Mun banar lawa suara makan ulat atau mau joku makan banyak-banyak tu. Mana tahu aku jadi penyanyi. Anti pun dah mau menahan aku lama-lama. Suruhnya aku berehat awal untuk persiapanku esok. Aku pun masuk tidur. Bangun saja aku dari tidur, mandi, packing barangku, turun takku saja ke bawah. Banar ada breakfast sudah tersedia. Sarapan yang biasa disediakan memang sarapan kontinental. Macam sarapan orang putih. Lepas ku breakfast, melihatku lagi luar. Menikmati udara segar alam semula jadi. Udara perkampungan memang dah tercemar. Pengalamanku tinggal di teratak ani memang benar-benar selesa. Satu, bersih. Kedua, lawak. Sesuai konsepnya kampung moden itu. Aku kan berterima kasih lah. Makan cukup, tempat tidur nyaman, selesa, and well done lah this place. Unique. Thank you. Alhamdulillah. InsyaAllah aku datang promo membawa keluarga full kali ini. Serjan ni ya? Okay. Aku nda rasa terasing bermalam di sini ani. Indah kesunyian jua pasal kaki tangan teratak ani baik dan peramah. Anti lagi orangnya mesra melayan kerenahku.
Banyak contoh mulia yang ku pelajari di terata ani. Mudahan niat terata MFF ani untuk membantu keluarga yang memerlukan sentiasa tercapai. Dipermudahkan jua urusan dorang macam mana dorang mempermudahkan urusanku. Aku meneruskan aktivitiku lagi ke Kampung Batu Apoy. Kampung ini pernah dapat anugerah Kampung Cemerlang sebab orang kampung mengusahakan kilang pembuatan sagu. Assalamualaikum, Tuan Dasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Alip. Yang ini bapa ko Haji Daud Haji Masri. Assalamualaikum Tuan kita. Dazuki ani mula berjinak-jinak mewarisi jejak bapanya untuk menguruskan perusahaan pembuatan sagu atau ambulong ani. Tekana ku nda sabar kan melihat macam mana ambuyat atu kena buat, kami pun berjalan menuju ke tempat pokok rumbia yang kan diambil ani. Bah, kalau tu contoh kita jalan lah. Bah, lakas tak? Okey. Bah, je. Awal-awal ku fikir mesti menyeberang sungai. Rupanya nda jauh dari kilang atu ada pokok rumbia yang ready sudah kan ditabang. Belakang rumah bapa Dasuki saja, 2-3 minit saja drive. Tapi mengangkut karang, aku kena bawa pakai perahu saja. Senang memindah. So lama sudahlah kita membuat ni. Kami memproses ni dari 2008 lah sampai masa ni. Start pembuatan kilang atau siap. Banyak pokok rumbia di kawasan berdekatan rumah Dasuki ni. Indah tak ada orang jadi membawa aku ke hutan banar-banar dan menyubarangi sungai. Pasal licak, aku kena suruh makai kasut bot. Takut kamahnya Dasuki atau tepurok. Ya Dasuki, pokok rumbia ni indah payah ditanam. Pokok ani pandai tumbuh sendiri. Inilah tukang tabang kami, Muhammad Amiruddin namanya. Amiruddin. Kita tukang tabang ni. Muhammad Amiruddin bin Abdullah ani Uncle Dasuki. Memang pakar sudah menabang pokok rumbia ni. Mencari tak kami pokok yang sudah cukup matang dan sesuai untuk ditabang. Mana kita ni? Dalam ni. Sebelum pokok itu ditabang, Amiruddin membersihkan area itu dulu. Terus tak membersihkan duri-durinya. Sebabnya kalau pokok itu tumbang, sanang dipotong-potong. Kulit nipis yang ada arah pokok atok dibersihkannya dulu supaya nampak bersih dan sedia untuk dipotong pendek-pendek. Amiruddin pun memanggal lagi batang pokok atok pendek-pendek supaya senang diangkat ke kilang. Ada lagi kulit kayu tebal atok dikupas. Ini tani mengupas kulitnya supaya tani bawa ke kilang ringan. Kulitnya tani buang di sini. Kira agak-agak saya lah dibuang. Lepas ku melihat cara Amiruddin mengupas kulit kayu tebal atok, gatal hatiku kan mencuba. Cuk aku ngupas kita. Boleh. Boleh aku mau mencuba juga. Kulit kayu ku kupas satu terlampau tebal. Rugi nih kalau ku mengubah kulitnya ni. Sudah siap untuk dipindah ke perahu, ani kami kan balik ke kilang. Potongan pokok tadi atu diangkat ke perahu untuk proses seterusnya. Kata Amiruddin, kalau nasibku baik, nampak ku buaya sungai ani. Tapi nasibku ndak baik. Atau pasal area tu panas jua, ya tak buaya tu bertapuk. Baik jua ngam sungai tu pasang. Sanang jua sedikit perjalanan kami. Okey, habis Kita indah minta angkat. Lepas diangkat dari pantaran jeti atu, dipindah lagi ke mijak. Rupanya mijak tu memang diaskan untuk memotong pokok tadi untuk ke saiz yang damit lagi. Allah. Sekaligus. Lepas dibalah, ditatak lagi, didamiti sampai saiznya macam besar kayu api saja. Sudah ngam saiznya baru diangkat ke dalam arah mesinnya untuk proses seterusnya, memisin potongan pokok rumbia itu. Okey, lepas ni tani memproses ni, Lep. Tapi sebelum ku kena suruh mengisar, aku kena suruh memakai apron sama sarung tangan dulu. Sudah ready, baru ku memasukkan ke dalam mesin satu persatu. Oh, yang ni dah kira untuk penghalangnya supaya nagugor. Ya, pano, baru kami membuka, di paun itu di sana kami gugurkan. Di sana tadi memarah tu orang, Lep. Ampasan rumbia yang sudah dikisar itu mesti diuar jua supayanya sebati dengan air. Kena suruh ku menguar puas-puas jua supaya sebati. Sudah ampasan itu diuar, diturunkan tah arah penapisan. Baru Tadasuki menyuruh aku menapis di tapisan. Lepas diparah-parah, ditapis-tapis. Disiram lagi pakai air supaya indah bertinggalan ambulongnya. Balik-balik nih prosesan ni. Sampai ampasan itu indah lagi adakan diparah usulnya. Oh, ambulong itu gugur ke bawah. Mana tahu. Tu ada tu nampak ya putih-putih dalam kolam tu. Itu sudah ambulong tu. Awal-awal ku pikir ampasan itu sudah ambulongnya. Rupanya dalam air itu ada serbuk halus macam kapur usulnya.
Sambil-sambil Dasuki mengajar ke dia kuatu, dorang yang lain meneruskan jua membuat proses dari mengisar atuk. Andang dorang standby awal sebab takut demand orang mengajut banyak. Sekurang-kurangnya dorang sudah sedia stoknya. Lepas ku kena suruh memindah ampasan yang indah lagi adakan di para hatuk, ku tanyalah di mana dorang membuang. Kata Dasuki, ampasan atuk dapat dijadikan makanan binatang di sungai macam udang galah. Ada jo kegunaannya ampasan atuk Nah, ani tahan bulung ni. Selepas ni dicuci 3 kali sampai ia bersih dan putih. Lepas area kolam itu dicuci bersih, baru dipindahkan arah bekas. Dari bekas satu, baru tak dipindahkan arah bekas guni beras lagi. Ani ku kena bagi tahu proses mengeringkan. Memakan masa jualah 4-5 hari untuk mengeringkan. Sudahnya kering, baru nampak macam serbuk tepung ambulong. Baik, juga ada sudah yang kering dalam guni yang tersedia. Mendengani aku mengangkat guni berisi serbuk ambulong itu. Dipindah untuk mendengani proses membungkus. Okey, sampai sini, Lep. Okey. Okey. Ane, tani kan memikirnya, kira final projek lah. Dasuki pun mengajar aku cara untuk proses ini. Mula-mula disuruhnya aku masukkan dalam plastik yang saiznya memang untuk 0,5 kilo. Lepas dimasukkan, baru ditimbang. Sampai-sampai 500 gram. Sudah siap ditimbang, ditutuplah plastik itu. Sekali, lasnya, karena suruhku melakatkan stikernya. Selain dijadikan ambuyat, ambulong ani dapat juga dijadikan tapung. Sebab atu tahu warga majlis perunding kampung ani membuat pelbagai jenis biskut ambulong. Ada juga dorang jual cecah ready-made sama sambal-sambalan untuk makan ambuyat. Sekali lagi Dasuki membagi aku hadiah. Ke dia, mewakili majlis perundingan kampung Batu Apoy membagi ambulong yang kupicking tadi. Aku gerak dululah Dasuki. Okey. Bah, terima kasih ya. Terima kasih kita, terima kasih. Gitu, insyaAllah datang lagi ni, insyaAllah. Terima kasih. Jangan jar. Okey. Bye. Bah, ada sikit. Bah, Okey. Selesai tersudah aktivitiku di daerah ini. Indah puas rasaku menjelajahi daerah ini. Yang benarnya banyak lagi keunikan yang ada di daerah Temburong ini. Banyak yang aku sempat mengenali tradisi Puak Murut dan cara-cara orang Temburong ini berusaha lah. Aku sabar nih kan mencari keunikan yang ada di dalam daerah Temburong ini lagi. Banyak ku pelajari di daerah ini. Dari keakraban Puak Murut, bersatu hati, mesra dan pemedulian, sampai tah perusahaan unik yang diusahakan keluarga. Nampak dilihat jua niat yang baik, atau pasti dibalas dengan kebaikan. InsyaAllah, jumpa lagi.